Dan otak kita ni dibahagikan kepada 3 bahagian. Sebut aqlul insani, otak insan. Aqlul insani. Okey? Lebih kurang 80%. 80%. Tempat kita timba pengalaman baru, tempat kita analisa. Aqlul rohani dipanggil. Aqlul rohani ni adalah tempat letak emosi, perasaan. Aqlul hayawani. Aqlul hayawani. Aqlul hayawani ni Allah jadikan untuk kita ada refleks. Contoh, kita pegang benda panas, kita tak perlu berfikir tau. Kena tarik tangan ni. Tarik dah seminit. Dah kita faham, kita punya expectation hidup, kita kena kawal. Sebab apa? Ada ramai orang bergaduh pada hari ini sebab dia tak boleh terima ataupun tak boleh nak accept bahawa ada benda tak sempurna dalam hidup ini. Ibu-ibu, kakak, kita takkan dapat semua benda dalam hidup kita kan. Kita takkan dapat semua benda dalam hidup kita. Kita dapat suami, lebihnya itu, kurangnya ini. Takkan dapat semua benda. Kita dapat menantu, ya kurangnya ini tapi lebihnya itu. Kan? Kita dapat mak mertua, lebihnya ini, kurangnya itu. Kan? Tak ada benda yang sempurna dalam hidup ini. Itu benda yang kena redha, kita kena tahu benda itu. Okey. Kita sebut mengenai Allah jadikan kepada kita ni otak ataupun ada pemikiran otak ni. Saya suka dalam bahas bab otak ni, saya suka ambil model otak Dr. Paul MacLean. Dr. Paul MacLean ni dia ada kesamaan dengan Imam Al-Ghazali. Bahasa otak ni banyak tau. Pandangan ini, tapi saya fokuskan saja pada Dr. Paul MacLean ataupun pandangan Imam Al-Ghazali ya. Umumnya dan otak kita ni dibahagikan kepada 3 bahagian. Umumnya, ini untuk kita faham dulu supaya kita faham konsep. Salinkan dulu biar kita faham perjalanan diri kita ni Otak kita ni ada dipanggil neurocortex. Neurocortex ni dalam bahasa Arab disebut aqlul insani, otak insan. Aqlul insani. Okey? Lebih kurang 80%. 80% Aqlul insani. Maknanya otak manusia ataupun neurocortex 80% kurang lebih. Aqlul insani ni tempat kita belajar benda baru, tempat kita timba pengalaman baru, tempat kita analisa satu benda tu. Lepas tu kita belajar benda baru ni, kita faham itu aqlul insani ataupun neurocortex. Di bawah neurocortex ni dia ada dipanggil limbik. Limbik ni aqlul rohani dipanggil. Aqlul rohani ni umumnya, di perbahasan umum saya tak bahas dekat detail, adalah tempat letak emosi, perasaan. Emosi perasaan ni ada dekat limbik ataupun aqlul rohani. Dia juga tempat kita letaknya ingatan jangka masa panjang. Ingatan jangka masa panjang duduk dekat limbik kan. Betul, orang kalau makin berumur makin tua, otak neurocortex ni dia boleh kecut kan? Orang akan mula lupa benda-benda baru. Sebab neurocortex tu memang dia benda-benda baru. Tapi limbik, orang akan ingat benda-benda lama. Benda-benda lama dia ada kat bawah. Dulu kalau di cerita kisah perang dunia dulu perang dunia kedua, kalau spy ni ditangkap, mata-mata ditangkap, ejen-ejen special ditangkap, dia akan rosakkan otak limbik dia. Dia akan letak satu jarum masuk kat bahagian sini ni, dia akan ketuk gitu untuk hilangkan dia punya ingatan jangka masa panjang dia. Jadi dia lupa diri dia pun lupa. Aku ni siapa dia pun lupa. Sebab limbik dia tu. Okey. Kemudian di bawah otak limbik satu lagi sekitar situ dia ada dipanggil reptilian brain. Reptilian brain ni aqlul hayawani. Aqlul hayawani. Aqlul hayawani ni Allah jadikan, ini umum cerita umum dia, untuk kita ada refleks. Contoh, kita pegang benda panas, kita tak perlu berfikir tau. Panasnya. Apa mau bikin Okey kan. Kena tarik tangan ni. Tarik dah seminit. Dah terbakar tangan. Tapi kita punya aqlul hayawani ni, reptilian brain, tanpa berfikir dia tak perlukan proses otak fikir. Tak perlu. Kita kena kejar anjing kan. Kena kejar. Apa mau buat
oh barangkali kena lari ni, marilah kita lari. Tak sempat, kena gigit dulu. Kita boleh terus lompat tanpa mengira, tinggi, boleh tinggi. Kan? Itu reptilian brain. Okey. Setakat ni boleh Setakat ni boleh. Okey. Dekat neurocortex kita ni, biasanya dia ada expectation. Dia ada jangkaan. Dan kadang-kadang jangkaan manusia tu sampai dia terlupa manusia tu tak perfect. Keadaan tak perfect. Suami kena macam gini. Kalau tak macam gini, maka dia tak bagus. Kan? Neurocortex kita, dia letaknya satu expectation ataupun satu jangkaan. Kan? Jadi kita ni hidup membesar dengan banyak expectation. Bapak kita bagi apa yang kita belajar, apa pengalaman kita punya khayalan. Suami kena macam ni, isteri kena macam ini, menantu kena macam ini, menantu kena masakkan aku, kena hidangkan aku, kena. Sekali dia tak buat, dia ni tak bagus. Kan? Jadi sebenarnya apa yang kita perlu accept pertamanya, tak ada manusia yang sempurna, tak ada keadaan yang sempurna. So kita kena manage kita punya jangkaan hidup kita. Kalau tidak, kita akan stres. Kita boleh ada jangkaan sepatutnya, tapi kita kena fleksibel dekat otak kita ni. Kan? Bahawa manusia tu tak sempurna. Kan? Suami kita tak sempurna, anak kita takkan sempurna. Kan? Isteri tak ada yang sempurna, menantu tak ada yang sempurna. Jangkaan ni tu kena manage, kena redha, kena terima, kena faham benda tu. Tak perlu berfikir panjang, kena faham. Kan? Dalam hidup kita takkan ada yang sempurna. Jadi bila kita fleksibel dalam menerima benda ni, kita hidup akan lebih toyib, lebih bagus lagi. Taklah kita asyik nak marah. Tak boleh macam gini ni, kena macam gini ni. Tak boleh ni, kena macam gini. Otak kita terlalu rigid. Jadi kita akan jadi orang yang stres. Kalau stres sendiri tak apa. Dia stres ke orang lain. Kan? Kena macam ni. Kena relax. Kena belajar untuk menerima.